kita nak tanya, ada pendapat mutakhir ni kata tak payahlah ikut mazhab ni semua, kan? Rujuk terus Quran, rujuk terus hadis. Settle semua. So macam mana? Apa pendapat kata? Baik, perkataan tersebut nampak macam best untuk didengar. Kerana biasa orang akan sebut kalau daripada kita mengikut pendapat mazhab, yang namanya mazhab ini kan lahir daripada pendapat para ulama. Jadi itu tidak bebas atau tidak sunyi daripada mungkin ada kesalahan. Lebih baik kita ikut hadis, lebih baik kita ikut Al-Quran. Jadi jawapan pertama yang saya nak sebutkan di sini adalah Al-Quran dan hadis itu pun di zaman Nabi SAW itu tidak sempat untuk ditulis semuanya. Kecuali Al-Quran ditulis tetapi tidak sempat untuk dibukukan. Jadi Quran yang kita pegang hari ini, mushaf Quran 30 juzuk daripada suratul Fatihah sampai surah An-Nas, itu bukan dihimpunkan di zaman Nabi SAW. Hadis ditulis di zaman Nabi, tetapi ditulis oleh para sahabat, ada yang tulis sekian, ada tulis sekian. Dan tadwin ataupun pengumpulan hadis itu bukan berlaku di zaman Nabi SAW. Jadi bila ada yang mengatakan lebih baik kita ikut Quran, lebih baik kita ikut hadis daripada mengikut pendapat mazhab, saya ingin bertanya satu soalan lah. Soalan mudah, contoh. Kalau abang FBI belajar solat. Jadi, kalau ada yang tanya, abang belajar solat di mana? Jadi, jawapan yang kita akan jawab apa? Belajar solat di sekolah. Belajar di sekolah. Ustaz ajar. Belajar daripada ustaz. Ustaz tu belajar daripada mana? Dia pun belajar daripada guru dia juga. Daripada pensyarah dia mungkin ataupun daripada sekolah dia mungkin. Jadi, demikian kita pun sebetulnya dalam semua ibadah yang kita lakukan, kita tidak terlepas daripada bergantung dengan ustaz ataupun bergantung dengan guru-guru kita. Dan kenapa begitu? Kerana kita tidak mempunyai keupayaan untuk mengambil hukum terus daripada Quran dan juga daripada hadis. Ada yang mengatakan bahawa daripada kita ikut ulama-ulama, daripada kita ikut mazhab, lebih baik kita ikut hadis. Jadi kita tanyakan, yang dikatakan nak ikut hadis tu, nak ikut hadis mana? Oh, Sahih Imam Al-Bukhari. Imam Bukhari itu muridnya Imam Ahmad bin Hanbal. Imam Ahmad itu murid Imam Syafi'i. Imam Bukhari sendiri bermadhab dengan madhab Imam Syafi'i. Jadi, dakwaan untuk kembali mengikut kepada hadis, hadis Sahih Bukhari, hadis Sahih Muslim, daripada kita nak ikut mazhab, sedangkan pengarang hadis Sahih Imam Bukhari, Imam Bukhari itu sendiri bermazhab dengan mazhab Imam Syafi'i. Kerana kemunculan hadis Sahih Bukhari itu adalah selepas daripada zaman keempat-empat mazhab. Jadi kita di dalam solat, baginda Rasulullah perintahkan kepada kita, sallu kama raaitumuni usalli. Solatlah kamu seperti mana kamu melihat aku solat. So itu ayat itu Nabi sebutkan kepada sahabat. Sahabat nampak Nabi solat. Kita tak nampak Nabi solat. Maka kita nak ikut solatnya siapa? Ya, solatnya Rasulullah. Daripada mana kita nak belajar solatnya Rasulullah SAW? Daripada apa yang dibahaskan oleh para fuqaha mazhab yang mereka nampak daripada dalil-dalil Quran, dalil-dalil daripada hadis. Kerana kita pun tak mampu untuk keluarkan hukum dan juga semua permasalahan yang kita tahu sekarang ini daripada masalah solatnya, daripada masalah puasanya, zakatnya, hajinya. Kita tak mampu keluarkan perkara tersebut semuanya daripada Quran. Dalam Quran diperintahkan kepada kita, inna salata kanat alal mu'minina kitaban mawquta. Salat itu diwajibkan kepada kita mengikut kepada waktu-waktu yang tertentu. Dalam Quran tak sebut pun ada berapa banyak rakaat solat maghrib. Dalam Quran tak sebut ada solat isyak berapa rakaat. Di dalam hadis ada sebutkan, tetapi semuanya disebutkan di dalam beberapa bab-bab yang berbeza-beza. Sebagai contoh saya bagi tahu, kalau kita mengajak orang ramai, kembalilah kepada hadis supaya kamu lebih selamat untuk mengambil hukum daripada, kita ambil daripada para fuqaha imam mazhab, kita ambil kitab hadis yang paling sahih, yang tak ada khilaf. Sahih Al-Imam Al-Bukhari. Bawa terjemahan Sahih Al-Imam Al-Bukhari kepada satu orang. Bagi kepada dia, saya bagi satu contoh saja, bukakan kepada dia bab Al-Wudu. Dalam bab wudu tadi, Imam Bukhari kumpulkan hadis, antara hadis yang disebutkan di situ, kana Nabi sallallahu alaihi wasallam yatawadda marratan. Baginda Rasulullah ketika berwudu, Nabi membasuh anggota wudunya satu kali. Orang yang tak tahu menahu tentang hukum hakam, tidak ada keupayaan untuk mengambil apa dia punya latar belakang hadis itu. Apa yang dia akan faham? Oi, Rasulullah wudu satu kali saja. Dia pun nak amalkanlah ikut Nabi. Kita kata nanti dulu, baca hadis bawah dia sikit. Beberapa selang bawah tu akan ada satu lagi riwayat daripada Imam Bukhari dalam bab yang sama.
Kana Nabi sallallahu alaihi wasallam yatawadda marrataini. Nabi kita ketika berwuduk akan basuh anggota wuduknya 2 kali. Kawan tadi yang bahasa terjemahan sudah jam. Ini nak ikut Nabi wuduk 1 kali ke nak ikut Nabi wuduk 2 kali? Kita katakan nanti dulu, jangan jam dulu. Baca lagi bawah. Di bawah lagi akan jumpa hadis kana Nabi yatawadda 3 marrat. Nabi kita ketika berwuduk akan basuh anggota wuduknya 3 kali. So dengan membaca terjemahan hadis ini, kalau kita berikan kepada satu orang, kira-kira dari sudut apa yang dia nak ikut Rasulullah untuk berwuduk? Adakah dia nak ikut wuduknya sekali? Atau adakah nak ikut wuduk 2 kali? Atau adakah nak ikut wuduknya 3 kali? Ketiga-tiga itu dilakukan oleh Nabi. Jadi di situ tidak ada panduan kepada seseorang untuk mengambil di mana satu nak ikut. Bila kita kembali kepada kitab-kitab fiqh para ulama mazhab, maka kita akan dapati mereka-mereka yang sudah mengetahui semua selok-belok hadis tersebut. Mereka sudah daripada mereka yang sudah menghafal lebih daripada 1 juta hadis. Kita baru hafal innamal a'malu binniyat. Ini Imam Ahmad bin Hanbal, kata Ibnu Khaldun dalam kitabnya, Imam Ahmad bin Hanbal hafal lebih daripada 1 juta hadis. Allah. Kemudian Imam Ahmad itu sendiri dalam satu kata-kata tersebut, "Idza wajadtu mas'alatan falam ajri fihi hadisan fa ufti biqauli Syafi'i." Aku yang hafal 1 juta hadis, kata Imam Ahmad, kalau ada satu masalah yang aku tak jumpa penyelesaiannya dalam hadis, aku akan berfatwa dengan fatwa Imam Syafi'i. Jadi permasalahan wuduk tadi, kalau kita kembali dalam bab fiqh, kitab-kitab fiqh, di situ kita akan dapati penyelesaian. Nabi berwuduk sekali itu sebab keadaan itu kurang air. Nabi berwuduk 2 kali kerana keadaan itu ketika musafir. Nabi berwuduk 3 kali kerana itulah wuduk yang disunnahkan kepada kita. Selesai masalah. Jadi kalau kita berikan hadis, berikan Al-Quran kepada umat, maka akan berlaku masalah kerana kita tidak punya kemampuan untuk mengambil hukum daripada Quran dan daripada hadis. Masya Allah. Menarik ya. Jadi maksudnya mazhab ini dia merupakan penyelamat kita untuk memahami kaedah yang ada di dalam syariat dengan hadis yang pelbagai pendekatan dan juga maksud. Tapi tuan-tuan dan puan-puan, kita ada rasa macam tak cukup tapi macam mana pun kena berhenti, berehat dulu. Kita jumpa lepas ni